Dah. Ingat kau duk gambar lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, seperti biasa kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat dan kurniaan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita sehingga ke saat ini. Kita berdoa kepada Allah semoga setiap amalan, setiap aktiviti yang kita lakukan termasuk usaha kita untuk tambah ataupun kukuhkan ilmu yang sedia ada pada kita sehingga boleh menghasilkan natijah dan kefahaman yang jelas kita terhadap Islam dan tuntutannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berdoa supaya kita semua mendapat nikmat akhirnya maghfirah, rahmat dan syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, insya-Allah pada malam ini kita sama-sama sebenarnya untuk kita baca ayat-ayat Al-Quran dan cuba tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Khususnya melalui program ini kita berpandu kepada buku tafsir almarhum ayah Datuk Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Jadi kita cuba ikut dia punya rentak bahasa dia. Dalam masa yang sama kita cuba hurai dan kita cuba ambil pengajaran-pengajaran penting daripada ayat-ayat yang kita baca. Seperti mana yang kita tahu, malam ini kita mula dengan buku tafsir surah Al-Fatihah. Dia ada beberapa tajuk. Tajuk yang pertama kita mula muka surat 1 tu, nama surah Al-Fatihah. Surah yang kita nak baca ni nama dia surah Al-Fatihah. Kalau kita tengok kepada pandangan Al-Imam As-Suyuti dalam kitab dia Al-Itqan fi Ulumil Quran, dia ada sebut nama surah Al-Fatihah ni sebenarnya banyak. Dia sebut lebih kurang ada 25 nama sebenarnya. Antaranya seperti nama Al-Wafiyah. Al-Wafiyah ni dalam bahasa Arab dia memberi makna Al-Kamilah, yang sempurna. Al-Wafiyah juga dia memberi makna Al-Mukhlisah, yang ikhlas. Al-Wafiyah juga yang setia, yang sempurna. Al-Mutammimah
dia memberi makna menyempurnakan. Ertinya antara nama surah Al-Fatihah ialah Al-Wafiyah. Dia memberi makna surah Al-Fatihah ni satu surah yang sempurna, yang menggambarkan keikhlasan Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Al-Fatihah ni untuk memberi ilmu, memberi panduan hidayah yang cukup sempurna kepada kita. Ada juga makna Al-Fatihah ni ialah diberi nama surah Al-Asas. Al-Asas kerana asal Quran ni semua sekali terkandung dalam surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah ni dikira surah yang mula-mula sekali. Al-Fatihah juga diberi makna Al-Quran Al-Azim, surah Al-Quran Al-Azim, kerana dalam surah Al-Fatihah dia mengandungi semua sekali makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Dan surah Al-Fatihah juga diberi nama surah As-Salah. Surah As-Salah. Kenapa? Kerana As-Salah di sini dia memberi makna Al-Fatihah. Surah As-Salah makna surah Al-Fatihah. Antara sebabnya kerana ada hadis Qudsi yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, inni qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Allah dalam hadis Qudsi ada menyebut, aku sesungguhnya qasamtu, macam bagi as-salah, surah Al-Fatihah ni bagi dua antara aku dengan hamba aku. Sebab apa? Sebab kalau kita perhati dalam surah Al-Fatihah ni, sebahagian kita sebagai hamba ni kita memuji Allah Ta'ala, kita cerita keagungan Allah Ta'ala. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua, kita minta dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala sedia mendengar, dan Allah Ta'ala sedia mengkabulkan segala permintaan kita. Sebab itulah antara nama surah Al-Fatihah adalah surah As-Salah. As-Salah di sini bukan semaya. As-Salah di sini memberi makna Al-Fatihah. Dan surah ni juga diberi nama surah, antaranya surah Al-Hamd. Surah Al-Hamd. Dia memberi makna kerana apa? Kerana dalam surah ni kita banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya dalam ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Surah ni juga diberi nama surah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah ni kalau mudah kita panggil surah, kita ruqyah, kita bomo, kita doa untuk orang sakit, sama ada sakit berkait dengan sakit dalaman ataupun sakit fizikal tubuh kita. Jadi surah Al-Fatihah juga boleh kita gunakan sebagai cara untuk kita berdoa. Jadi kita baca surah Al-Fatihah. Jadi sebab itulah surah ni juga diberi nama surah Ar-Ruqyah. Banyak nama-nama sebenarnya, yang mana kita tahu sebenarnya apabila banyak nama ni menggambarkan kepentingan surah tersebut, terutamanya surah Al-Fatihah lah. Kita sendiri pun kadang-kadang kita ada anak-anak nama dia nama Abdullah, kadang-kadang kita panggil Abdullah, kadang-kadang kita panggil orang Kelantan dia panggil Dolah, dia panggil Lah, dia panggil Awal, dia panggil adik, macam-macam lah gambaran laqab, gelar-gelar diberi menggambarkan kasih dan sayang kita kepada anak kita ataupun kawan-kawan kita ke contohnya. Begitu juga surah Al-Fatihah ni. Baik. Yang keduanya, dalam buku ni dia sebut surah yang kita baca hari ni dipanggil surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni dari sudut bahasa dia memberi makna kita buka.
Kalau pintu tu tertutup, kita buka. Jadi dia panggil Fatihah. Jadi Al-Fatihah ni diberi nama Al-Fatihah kerana macam dia pembuka bicara. Kepada Al-Quran ni, surah pertama adalah surah Al-Fatihah. Jadi dia merupakan pembuka bicara kepada surah-surah yang lain. Dia pembuka bicara kepada Al-Quran tu sendiri. Itu antara makna Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ni kita tahu dia merupakan surah yang agung lah. Dalam Al-Quran ni surah Al-Fatihah surah yang agung. Dan kita tahu juga surah Fatihah ni maknanya dia menjadi kefarduan rukun utama kita dalam semaya. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tak sah semaya tanpa kita baca surah Al-Fatihah. Jadi sebab itulah surah ni dipanggil surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ni dia memberi makna pembuka bicara. Baik. Surah ni juga dia panggil dia panggil nama Asy-Syafi. Kalau dalam buku ni dia ada nama Asy-Syafi. Asy-Syafi ni dia memberi makna penawar. Biasa kita sebut penawar. Penawar ni dia menjadi pengubat kepada kita sama ada untuk fizikal kita ataupun untuk hati kita. Macam contohnya Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat yang ke-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Kalau Allah Ta'ala nak guna kelebihan asal madu, dia boleh jadi syifa' linnas, penyembuh, penawar kepada manusia. Maknanya begitu juga Al-Fatihah ni, kalau kita baca surah Al-Fatihah, dia boleh jadi penawar sebenarnya kepada sama ada tubuh badan kita yang sakit ataupun hati kita. Boleh jadi lembut, penawar untuk menghapuskan rasa was-was kita, syak wasangka kita terhadap Allah, terhadap Al-Quran. Jadi kita kena banyak membaca antaranya surah Al-Fatihah. Dia boleh jadi syifa kepada hati-hati kita. Dan Asy-Syafi ni sebahagian ulama kata dia termasuk salah satu nama daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia tidak sebut secara sharih, secara jelas, tetapi difahami dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-80, bagaimana Nabi Ibrahim dia sebut wa idza maridtu fahuwa yashfin. Fahuwa yashfin. Maknanya apabila aku sakit, semua mari daripada Allah Ta'ala, tapi adab Nabi Ibrahim, kalau sakit ni seolah mari daripada dia. Mana penyakit ni asasnya mari daripada kita manusia. Dengan pemakanan ke, dengan faktor apa semua sekali, jadi menyebabkan manusia sakit. Jadi kalau sakit, siapa dia yang beri penawar? Yang Asy-Syafi, penyembuhnya. Wa huwa Allah, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dalam hadis ada sebut secara jelas nama Allah Ta'ala antaranya Asy-Syafi, iaitu apabila kita berdoa. Sunnah apabila doa, orang yang sakit kita berdoa kepada orang, azhib al-ba'sa rabban nas. Hilangkan penyakit, wahai Allah Ta'ala, ishfi antas syafi. Ishfi, sembuhlah orang yang sakit ni, antas syafi. Kerana kamulah ya Allah yang Asy-Syafi, yang menyembuhkan penyakit. Maknanya antara nama surah Al-Fatihah ni juga diberi makna Asy-Syafi, kerana dia menyembuh. Dan menyembuh ni sama ada untuk penyakit zahir kita, ialah selain daripada kita berusaha berubat lah. Sama ada berubat cara kapung ataupun kita pergi ke hospital, ke klinik,
Antara caranya ialah kita banyak baca surah Al-Fatihah. Kerana kita tahu surah Al-Fatihah dia juga merupakan asy-syafi, dia penyembuh. Termasuk penyembuh kepada penyakit dalaman kita lah. Macam contohnya kita ada sifat-sifat tertentu yang contohnya kita mudah benci pada seseorang, kita mudah hasad dengki pada seseorang. Jadi macam mana kita nak buat sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat penyakit yang kotor ni kata, antaranya ialah dengan banyak kita baca surah Al-Fatihah. Kerana surah Al-Fatihah ni merupakan asy-syafi. Dia merupakan penawar kepada penyakit-penyakit dalaman kita. Dan sebab itulah kita digalak berdoa menggunakan kalimah asy-syafi ni. Macam contohnya, sama ada kita doa untuk kita yang sakit ataupun untuk kawan kita, kita pergi ziarah, antaranya doa as'alullahal azim, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Kita pergi jumpa kawan kita yang sakit, kita berdoa. Kalau ikut hadis ni 7 kali kita baca. As'alullahal azim, ya Allah aku minta dengan Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha besar, Rabbal arsyil azim, Tuhan yang memiliki arash yang hebat, yang agung, an yashfiyaka, supaya Allah Ta'ala beri syafi, beri kesembuhan kepada penyakit sahabat yang kita ziarah tu. Dan begitu juga ada doa yang lain, contohnya hadis Rasulullah SAW, kana idza syaka insan, apabila seorang tu dia mengadu, dia sakit, Nabi guna tangan kanan dia dia sentuh tempat yang sakit tu, kemudian dia doa, azhibil ba'sa, jauhilah, buanglah penyakit ni, Rabban nas, wahai Allah yang memiliki, yang mencipta, memiliki manusia ni, washfi antas syafi, sembuhlah dan kamulah penyembuh ya Allah, la shifaa illa shifa'u, tidak ada penawar, tidak ada penyembuh melainkan penawar dan penyembuhan daripadamu, shifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang total lah, yang sepenuhnya, sembuh yang benar-benar sembuh. Jadi ini antara nama surah Al-Fatihah juga diberi nama Asy-Syafi. Jadi salah satu caranya ialah kita sentiasa baca surah Al-Fatihah ni, termasuk dengan niat kita untuk menyembuhkan penyakit kita, sama ada zahir ataupun batin. Baik, antara nama surah Al-Fatihah juga diberi nama Al-Kafi. Al-Kafi. Al-Kafi ni dia memberi makna dalam bahasa Arab, memberi makna yang mencukupkan. Maknanya kalau kita baca surah Al-Fatihah ni sebenarnya sudah cukup untuk kita memahami contohnya kehendak Allah SWT. Apa tujuan Allah? Apakah tujuan ayat-ayat Al-Quran yang lain daripada surah-surah ayat yang lain? Maknanya kalau kita baca surah Al-Fatihah ni, maknanya kita tahu makna, kita hayati makna, sebenarnya sebutir Al-Quran tu semua sekali isi kandungan kehendak Allah Ta'ala, dia terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Sebab itulah surah Al-Fatihah juga diberi nama Al-Kafi, yang mencukupkan. Baik, Al-Kafi ni, kafa ni dia juga Allah Ta'ala guna dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36. Alaisallahu bikafin abdah. Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang melengkapkan hamba-hambanya? Maknanya kita kena yakin melalui ayat ni,
Allah Ta'ala berfirman, dia sebut alaisallahu bikafin abdah. Tidakkah Allah yang melengkapkan hamba-hambanya? Maknanya apa saja kehendak kita manusia, Allah Ta'ala bagi belaka. Apabila dia cipta kita manusia ni, dia cipta dengan ciptaan yang sempurna, zahir dan batin sebagaimana kita tahu. Dan Allah Ta'ala juga akan memenuhi segala permintaan dan kehendak kita. Semua sekali kita kena yakin sepenuh. Kita fikir tentang masa sekarang ni, kita fikir masa depan, kita fikir masa menghadap kematian, kita fikir masalah apa yang akan berlaku pada diri kita selepas pada mati, selepas dibangkit semula di akhirat kelak. Semua sekali kita fikir dan kita minta, semua sekali Allah Ta'ala akan memberi kita kecukupan. Termasuk kecukupan kita panggil di sudut rezeki. Kalau kita fikir di sudut rezeki, di sudut harta, di sudut kehidupan sekarang ni, sebenarnya Allah Ta'ala huwal kafi. Dia yang mencukupkan kita. Sebab itulah apabila kita berdoa, kita minta doa kepada Allah Ta'ala. Apabila kita baca surah Al-Fatihah, ada masa-masanya kita berniat dengan harapan Allah Ta'ala ni mencukupkan apa yang kita rasa kita perlu. Itu makna surah Al-Kafi. Dan dalam surah Al-Hijr juga, surah Al-Hijr ayat yang ke-95, Allah Ta'ala berfirman, inna kafainaka al-mustahzi'in. Ayat ni Allah Ta'ala tuju kepada Nabi, maknanya Nabi dalam masa dia berdakwah, dia banyak peringkat awal ditentang, diejek, dihina oleh kafir musyrikin. Tentulah Nabi ni sebab dia sama macam kita juga manusia, ada perasaan, maknanya dia rasa sedih, dia rasa apa. Jadi Allah Ta'ala beri motivasi pada Nabi, mu tak usah fikir masalah orang yang nak mengejekmu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang urus. Allah Ta'ala yang urus mencukupkan kepada Nabi, dan Allah Ta'ala urus orang yang mengejek, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah kita tengok, kita kena rasa bahawasanya apabila kita baca surah Al-Fatihah ni, kita juga hadirkan makna Al-Kafi, bahawasanya Allah Ta'ala lah yang mencukupkan segala hajat dan kehendak kita. Baik. Ada satu doa daripada Nabi SAW yang berkait dengan Al-Kafi ni. Contohnya, kalau kita ada masalah hutang lah. Masalah hutang. Antaranya kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa ni. Dengan keyakinan sepenuh, Allah Ta'ala akan mencukupkan kepada kita. Doa ni, Allahumma kfini. Allahumma kfini. Kafi itu kafa. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, kita berdoa supaya Allah Ta'ala kalau beri rezeki kepada kita, beri harta benda ke, beri apa ke, beri yang halal. Dan supaya hati kita ni tidak terfikir nak benda-benda yang syubhat, benda-benda yang haram. Cukuplah bagi kita, Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita, rezeki yang halal. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan cukup bagi kita, Allah Ta'ala beri anugerah kepada kita, beri kurniaan kepada kita, beri kelebihan kepada kita daripada Allah Ta'ala. Kita tidak terlalu mengharap daripada makhluk. Ertinya apabila kita baca surah Al-Fatihah ni juga, kita ingat antara nama surah Al-Fatihah adalah Al-Kafi. Baik. Yang seterusnya, nama surah Al-Fatihah tu sendiri. Sebagaimana tajuk tu pun nama surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ni dia memberi makna, sebagaimana kita sebut tadi, dia memberi makna pembuka. Sebab dia pembuka bicara kepada
Al-Quran itu sendiri, dan surah-surah yang lain. Dan kita dah sebut dah tadi di peringkat awal tadi, surah Al-Fatihah. Kemudian seterusnya Ummul Kitab. Kalau dalam buku tu yang kedua disebut juga dengan nama Ummul Kitab. Ummul Kitab ni, dalam bahasa Arab dia memberi makna ibu. Ibu. Sebab apa dipanggil surah Al-Fatihah Ummul Kitab? Kerana surah Al-Fatihah ni dia seolah merupakan ibu kepada segala surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Fatihah ni dia mengandungi segala perincian dalam surah-surah yang lain. Semua terkandung di dalam surah Al-Fatihah yang dipanggil Ummul Kitab. Sebab itulah kalau kita perhati, sebahagian ulama dia kata dalam surah Al-Fatihah ni ada 4 agenda utama. Ada 4 tujuan asas, tujuan utama yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran yang terkandung asasnya di dalam surah Al-Fatihah. Sehingga diberi nama Ummul Kitab. Antaranya ialah dalam surah Al-Fatihah ni dia bicara tentang kita panggil Al-Ilahiyat. Al-Ilahiyat dia panggil berkait dengan ketuhanan. Nak cerita tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang berkaitan dengan Al-Ilahiyat tadi. Yang kedua, dia berkait dengan Al-Ma'ad, berkait dengan hari kebangkitan. Dalam surah Al-Fatihah juga disebut dan huraiannya ada dalam surah-surah yang lain. Maknanya antara ilmu, kefahaman yang perlu ada pada kita adalah berkaitan dengan Al-Ma'ad, hari berbangkit, tempat kita kembali di akhirat kelak. Dalam surah Al-Fatihah juga dia berbincang tentang An-Nubuwat, tentang kenabian. Ada disentuh ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah dan perinciannya ada dalam surah-surah yang lain. Kemudian yang keempat, dalam surah Al-Fatihah juga dia bincang tentang qada dan qadar. Itu antara 4 benda asas yang dibincang dalam Al-Quran dan semuanya disebut dalam Ummul Kitab. Sebab itulah kalau Imam Bukhari dia sebut, dia kata dipanggil Ummul Kitab ni sebab penulisan bermulanya dengan surah Al-Fatihah dan dalam Quran pun kita mula baca dengan Ummul Kitab, Al-Fatihah. Baik, Al-Um tu juga penting. Dia disebut kerana apa? Kerana dalam bahasa Arab ni dia memberi makna yang duduk depan, antaranya Sebab itulah Mekah tu dipanggil Ummul Qura. Sebab apa dipanggil Ummul Qura? Sebab nak banding dengan bandar-bandar yang lain pada masa tu sekitar negara Arab tu, maka Mekah ni antara bandar yang penting, bandar yang besar, bandar yang menjadi tumpuan. Sebab itulah dipanggil Ummul Qura. Baik. Kalau Imam Syafi'i, dia ada satu kitab, dia beri nama kitab Al-Um. Kitab Al-Um. Mana kitab Mak, dia memberi makna antara kupasan penting Imam Syafi'i berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan bahasa, berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan hadis. Antaranya dia kumpulkan segala ilmu dan kefahaman, kepakaran yang ada dia dalam kitab ni sehingga dipanggil kitab Al-Um. Kalau kita tengok ada satu ayat dalam Quran juga, ayat fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Dia panggil mak, tempat kembali dia adalah neraka hawiyah. Sebab apa Allah Ta'ala guna kalimah Al-Um? Sebab kalau dalam buku ni pun dia cerita, tabiat kita manusia ni semenjak zaman berzaman, dia kata beribu-ribu tahun lagi,
antara ayah dengan mak ni, anak biasanya lebih rapat, lebih sayang kepada mak. Kerana apa? Banyak faktor lah. Antara faktornya dia kata, kita contohnya sebagai seorang ayah lah, kita pagi-pagi lagi lepas subuh, kadang-kadang sebelum subuh lagi dah keluar. Kalau dululah. Cuma sekarang ni lelaki perempuan lebih kurang sama. Tapi asasnya seorang ayah ni tanggungjawab dia kerana dia lah yang cari rezeki, tanggungjawab dia, kewajipan dia. Jadi pagi-pagi dia dah keluar dah. Balik petang ataupun malam. Adapun mak ni, mak lah yang tak nak nasi, dia kata yang beri makanan, dia beri minuman, yang urus anak-anak di rumah ni, menyebabkan apabila sebut pilih antara ayah dengan mak, biasanya anak ni lebih cepat pergi kepada mak. Dalam bahasa Arab, ayah dipanggil abun. Dalam mak dipanggil al-um. Jadi surah Al-Fatihah ni dipanggil juga surah Ummul Kitab. Kerana apa? Kerana semua sekali akan pergi kepada surah Al-Fatihah. Semua sekali cerita-cerita ke, hukum hakam ke, apa saja yang disebut dalam surah-surah yang lain, semuanya kembali kepada surah Al-Fatihah. Sehingga surah Al-Fatihah ni juga dipanggil Ummul Kitab. Ummul Kitab. Dan ada masa Allah Ta'ala guna ni, dia nak hina, orang Kelantan panggil nak nganying. Nak hina kepada hamba Allah yang tidak taat, yang tidak patuh kepada perintah Allah SWT. Sehingga akhirnya dia dihumbar dalam api neraka. Sebab itulah dia sebut fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maknanya orang yang kufur kepada Allah, orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, orang yang banyak buat maksiat, orang yang banyak buat benda-benda mungkar, orang yang berakhlak dengan akhlak yang rusak, yang huduh, yang buruk. Akhir sekali dengan kehendak Allah SWT, seorang itu akan dihumbar dalam api neraka. Jadi mana tempat kembali dia? Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembali adalah tempat mak dia, tapi maksud mak di sini ialah neraka hawiyah, iaitu narun hamiyah, neraka yang panas. Jadi nak ayatnya di sudut pengguna ni daripada dua sudut, tapi asasnya pentingnya surah Al-Fatihah ni sehingga dipanggil Ummul Kitab kerana dia merangkumi keseluruhan ilmu, maklumat, cerita, kehendak sebenar Allah Ta'ala melalui Al-Quran ni yang diturun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya asasnya terkandung dalam surah Al-Fatihah. Sebab itulah ulama sebut dalam Al-Fatihah ni melalui Ummul Kitab ni, hikmat Allah Ta'ala yang tadi kita sebut, antara hikmat dia kerana apa? Kerana asas semua sekali dalam Al-Quran tu ada dalam surah Al-Fatihah. Dan segala perincian yang Allah Ta'ala nak perincikan dalam surah-surah yang lain, asasnya disebut dalam surah Al-Fatihah. Dan kita tengok sebagaimana disebut tadi dalam surah Al-Fatihah ni, kalau mengikut antaranya Imam Ar-Razi, dia sebut ada 4 tujuan utama yang kita sebut tadi, yang ada dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama berkait dengan al-ilahiyat. Berkait dengan al-ilahiyat. Kait al-ilahiyat ni berkait dengan keesaan Allah Ta'ala. Berkait dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkaitan dengan at-tauhid kita kata. Berkait dengan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Ada disebut dalam Al-Fatihah ni antaranya ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi apabila kita baca ayat ni sebenarnya dia merupakan paksi kepada pentafsiran tentang al-ilahiyat, tentang ketuhanan, tentang keesaan Allah Ta'ala, tentang kewujudan, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau
Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat ni huraian tentang al-ilahiyat dan apa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala tu semua terangkum dalam ayat ni. Yang kedua al-ma'ad. Al-ma'ad tempat kembali kita, tempat rojok kita. Semua sekali ayat-ayat Al-Quran kalau kita baca dalam surah-surah yang lain, ayat yang lain banyak yang cerita tentang kematian, cerita tentang syurga neraka, tentang kubur, tentang hari kiamat, hari berbangkit, hari akhirat. Semua sekali terkandung dalam surah Al-Fatihah melalui ayat Maliki Yaumiddin. Itulah sehingga dipanggil surah Al-Fatihah ni juga dipanggil Ummul Kitab. Antaranya kerana tujuannya adalah kerana dia merangkumi keseluruhan paksi-paksi utama kita panggil. Kalau ulama Rashid Ridha, dia kata al-ma'ad ni bagi dia guna al-wa'd wal-wa'id. Al-wa'd kalau kita baca Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala ni dia merupakan raja kepada hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Ad-din di sini memberi makna pembalasan. Dari satu sudut dia memberi makna ad-din ni adalah sistem hidup yang mengatur kehidupan kita manusia ni sama ada dunia dan dia rentas sampai kepada hari akhirat. Buktinya antaranya ayat ni lah, Maliki Yaumiddin. Allah ni adalah raja pemilik kepada hari agama, hari pembalasan. Jadi apabila sebut ad-din, Yaumuddin ni, hari pembalasan ni, dia berkait dengan al-ma'ad, tempat kita kembali. Dan kita yakin sepenuh semua sekali manusia, sama ada yang beriman ataupun yang kufur kepada Allah, semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Apabila kita baca ayat ni Maliki Yaumiddin, dia memberi makna sebagaimana pandangan Rashid Ridha, dia kata berkait dengan al-wa'd wal-wa'id. Al-wa'd maknanya janji Allah Ta'ala. Bushra, janji gembira lah. Orang yang beriman kepada Allah, beramal dengan amal yang soleh, berakhlak dengan akhlak yang mulia, semua sekali yang kita buat ikhlas lillahi ta'ala, Allah Ta'ala janji syurga. Itu berkait dengan hari pembalasan. Al-wa'id maknanya teguran kasar daripada Allah Ta'ala. Maknanya orang yang langgar perintah Allah Ta'ala, dia akan menerima akibat yang buruk. Janji buruk daripada Allah, iaitu kemurkaan Allah Ta'ala, azab neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia berkait dengan isbat al-qada wal qadar. Kehidupan kita atas dunia ni, dia tidak boleh lari daripada keyakinan kita tentang mesti kita kena terima hakikat qada dan qadar. Ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi melalui ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Melalui ayat ni kita perlu faham, memanglah ayat ni maknanya kepadamu ya Allah aku sembah, aku beribadat, aku mengabdi diri kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada kamu juga ya Allah aku minta tolong. Jadi huraiannya daripada ayat ni sebenarnya dia berkait dengan qada dan qadar. Qada Allah Ta'ala yang menentukan kita ni dicipta oleh Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Qada Allah Ta'ala juga, kita hidup atas dunia ni, kita memang kena berusaha, kita berikhtiar, kita berdoa, tapi kita kena yakin ketentuan daripada Allah Ta'ala. Itu yang disebut qada dan qadar, semua sekali. Jadi kalau kita baca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita faham makna dia, maknanya dia akan melahirkan dalam hati kita ni sebenarnya rasa syukur, rasa redha, dan dia ada unsur sabar di atas segala apa yang menimpa kita. Terutamanya apa yang menimpa kita, benda-benda yang kita tidak berapa suka lah. Jadi dia ada unsur redha dengan Allah SWT sebab dia berkait dengan qada dan qadar daripada Allah. Dalam masa sama, dia juga sentiasa memberi peluang kepada kita untuk kita sentiasa berusaha
berusaha, berdoa dan akhirnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rashid Ridha tadi, dia kata ayat ni berkait dengan ibadat lah. Ibadat yang mana melalui ibadat ni kita menghidupkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kita yakin sepenuh Allah Taala ni dia yang cipta kita, dia yang beri rezeki kepada kita, dan dia merupakan tempat kita minta tolong, kita beribadat. Tak boleh sama sekali kita syirik pada Allah Ta'ala melalui ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang keempat, dia berkait dengan an-nubuwat, kenabian. Sebab kita hidup atas dunia ni, macam mana kita hidup untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa panduan dia? Panduan dia, hak kita minta dengan Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang betul. Jalan yang benar ni, siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitu jalan yang hamba-hamba yang telah kamu beri nikmat kepada dia. Siapa dia? Memang jelas antaranya an-nabiyyin lah. Nabi-nabi. Jadi sebab itulah kita kena yakin walaupun kita hidup di zaman yang tak ada Nabi, tapi kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala dah utus Nabi-Nabi dia, Rasul-Rasul dia, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita faham ni, kita kena baca Al-Quran, kita kena faham apa yang kita baca, dilengkapkan dengan kita panggil hadis-hadis ataupun sunnah Rasulullah SAW. Kemudian untuk kita faham Nabi, sejarah hidup dia apa semua sekali, kita perlu mengkaji dan baca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah secara umumnya berkait dengan surah Al-Fatihah yang kita nak baca ni, sebagai mukaddimah, huraian di sudut nama-nama surah Al-Fatihah. Selain daripada surah Al-Fatihah, kita tahu sebagaimana yang kita sebut awal tadi, ada lebih kurang, kalau Imam Suyuti tadi dia kata ada lebih kurang 24-25 nama. Dan kita sebut sebahagiannya, termasuk kita hurai sikit nama-nama surah surah ni yang disebut dalam buku ni, antaranya surah Al-Fatihah, nama Asy-Syafi, nama Al-Kafi dan nama Ummul Kitab. Baik, akhir sekali, apa pengajaran contohnya yang kita boleh ambil daripada surah Al-Fatihah ni? Walaupun kita tidak baca lagi mukaddimah di sudut nama-nama, terlalu banyak sebenarnya. Antaranya paling jelas adalah surah Al-Fatihah ni dia merupakan kita panggil paksi utama kita lah. Dalam bahasa Arab dia panggil maqasid, tujuan utama. Apa tujuan Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Fatihah contohnya? Dia merupakan satu agenda Allah Ta'ala melalui surah Al-Fatihah ni untuk kita faham tentang kehidupan ini. Dia merupakan hidayah, dia merupakan panduan kehidupan kita. Dalam Al-Fatihah dia berkait dengan akidah, berkait dengan tauhid, berkait dengan keimanan kita. Dia berkait dengan an-nubuwat, kenabian. Dia berkait dengan kehidupan kita selepas kematian. Dia berkait dengan arahan Allah Ta'ala, larangan Allah Ta'ala. Dia berkait dengan qada dan qadar dalam kehidupan ini. Ini antara pengajaran asas yang kita boleh ambil. Yang kedua mungkin melalui mukaddimah yang kita baca tadi, di sudut pentingnya nama-nama yang baik ni. Dia sebenarnya memberi motivasi. Sebab itulah kita pun digalak apabila beri nama kita, nama anak-anak kita, nama-nama yang baik. Sebab dia boleh memberi kesan positif. Dan sebab itulah kita tidak digalak kita beri nama-nama yang tidak baik, hatta kita beri gelaran kepada kawan kita ke, kepada orang yang kita tidak suka ke, termasuk kepada kumpulan, kepada organisasi pun, melalui pengajaran ini kita tidak digalak
bahkan boleh mendatangkan dosa kalau kita beri nama gelaran yang tidak baik. Contohnya Allah Ta'ala ada sebut dalam surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat yang ke 16. Wala tanabazu bil alqab. Antara larangan Allah Ta'ala, jangan kita wala tanabazu bil alqab, jangan kita saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Contohnya kawan kita, kalau dia tidak suka contohnya nama tertentu ataupun panggilan tertentu yang dia tidak suka, maka kalau kita boleh hayati makna surah Al-Fatihah ni, antara makna yang comel, pengajaran yang comel adalah di sudut memberi nama-nama yang baik. Maka kita seorang betul-betul seorang Muslim, seorang mukmin, kita tidak akan panggil kawan kita ke ataupun orang yang kita tidak suka dengan gelaran yang buruk. Sama ada kepada individu termasuk kepada organisasi sekalipun. Kalau organisasi tu nama contohnya Persatuan Peladang Berjaya, contohnya nama comel. Tiba-tiba dengan sebab kita tak setuju, kita beri nama Persatuan Peladang yang Gagal, contohnya. Itu jelas mendatangkan dosa. Ini antara pengajaran yang kita boleh ambil. Yang ketiga juga, kita yakin bahawasanya Al-Fatihah ni dia boleh menjadi ruqyah kepada kita. Boleh jadi, orang panggil bomo. Kita boleh bomo diri kita dan orang lain antaranya dengan surah Al-Fatihah. Dan terbukti zaman Nabi dan para sahabat, antaranya salah satu caranya ialah kita baca surah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah dan kita niat untuk menyembuhkan sama ada diri kita ataupun diri orang lain. Dan Al-Fatihah juga dia memberi makna Al-Kafi tadi, antara nama Al-Kafi. Al-Kafi antaranya dia memberi makna yang mencukup dan juga memberi makna, boleh memberi makna pendinding. Jadi kalau kita nak selamat diri kita termasuk daripada gangguan syaitan ke apa semua sekali, antaranya kita kena banyak membaca surah Al-Fatihah. Itulah yang kita boleh ambil insya-Allah pengajaran daripada surah Al-Fatihah, muqaddimah untuk malam ini. Dan insya-Allah minggu depan dia berkait dengan tajuk air sembahyang. Air sembahyang sebelum membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan ya? Tak apa, kalau tak ada soalan tak apa, alhamdulillah. Kita rasa untuk malam ini cukup dulu. InsyaAllah minggu depan masa yang sama kita akan baca tajuk yang kedua berkaitan dengan air sembahyang ni, al-wudu lah, sebelum membaca Al-Quran. Kaitan Al-Quran dengan kesucian diri kita zahir dan batin, antaranya melalui ambil air sembahyang ataupun wudu insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.